Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dapatlah kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Qaddafi Haji Romi, seorang pensyarah kanan daripada Universiti Utara Malaysia. Yang tajuk yang jadi pagi ini bebas saja Ustaz lah. Jadi akhir kali sebelum saya nak beritahu, selepas kuliah pada pagi ini kita akan ada jamuan. Semua jemaah sama lelaki dan perempuan diminta untuk bercakap mana ada jamuan sebenarnya. Akan pagi disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وإلهام ملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati pengurusi majlis kita pada pagi ini, seterusnya yang saya muliakan Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Sayuti, dan juga seterusnya ketua saya sendirilah di Universiti Utara Malaysia Profesor Dr. Hassan. Seterusnya yang saya muliakan juga pegawai-pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini yang mulia ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran ini sebagai satu tanda kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mencari keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk penghidupan kita di dunia kita hari ini, dan juga pastinya yang lebih lagi kita cari adalah untuk penghidupan kita yang kita yakin daripada apa yang Allah maklumkan kepada kita di dalam Al-Quran, iaitu tentang penghidupan kita di alam ataupun di hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, atas kepercayaan inilah kita yakin keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan apa yang dimaklumkan oleh Allah Ta'ala itu yang membuatkan kita pada hari ini dan pagi ini kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, menghadirkan diri kita ke masjid walaupun dalam keadaan mana yang mungkin sukar juga bagi kita, bangun tidur bersejuk-sejuk lagi, di rumah pun sejuk, main masjid pun sejuk, 2 kali sejuk. Tapi walau macam mana sekalipun kita juga menghadirkan diri kita. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian? Ini adalah berkaitan tentang iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atas makluman yang Nabi bagi tahu, bagi maklum pada kita, tanda mereka yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu percaya mereka dan yakinnya mereka dengan tulus dengan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk kita menyembah dan juga sebagai tempat untuk kita meminta. Dan begitu juga apabila kita menyembah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
pastinya bukan hanya untuk penghidupan kita yang seketika ini, yang kita pun sedia maklum dunia adalah satu penghidupan yang sementara saja. Maknanya kita hari ini tidak minta untuk dunia semata-mata. Sebab kalau mereka minta untuk dunia semata-mata, Nabi pun sebut orang yang minta pada dunia semata-mata, mereka ini mengetahui bahwasanya satu masa mereka juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi singkat hidup di dunia. Tapi apa yang perlu, apa yang Nabi tekankan kepada kita semua adalah minta untuk kita hidup bahagia di akhirat kelak. Sebab itu Allah sebut banyak perkara tentang akhirat ini dan yaumul qiyamah ini di dalam Al-Quran. Dan Nabi juga menyebut banyak perkara begini di dalam Al-Quran. Allah sebut, iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ini di antara ayat yang Allah sebut dengan jelas. Apabila berlakunya hari kiamat tersebut, hari yang mana manusia ini akan dibangkitkan semula, sebelum itu dimatikan dia dahulu dan dibangunkan semula, maka ini suatu perkhabaran yang bukan dusta, kata Allah. Khafidatur rafi'ah, merendahkan yang tinggi. Rendah pun kena tinggi, boleh tinggi kena rendah, boleh rendah ke hak tinggi. Ini yang Allah Ta'ala maklum pada kita di kala mana berlakunya yaumul qiyamah. Dan di kala itu juga Allah maklum lagi kepada kita dalam suratul Abasa, Allah cerita kepada kita lagi di sana, menyatakan bahawasanya pada hari tersebut, yauma tafirrul mar'u min akhihi, semua kita ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari tersebut akan bebaskan diri kita, mengelak diri kita daripada bertemu dengan siapa? Min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah bagi sirah yang baik pada kita untuk kita dapat maklum daripada apa yang Allah Ta'ala khabarkan kepada kita dalam Al-Quran. Hari tersebut, hari kamu dibangkitkan, kata Allah, semua makhluk Allah Ta'ala dibangunkan semula, maka pada ketika itu semua daripada kalangan makhluk Allah ini akan mengelak diri mereka. Pertama, Allah cerita elak diri mereka min akhihi, dia lari pada saudara dia. Kalau di dunia, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, kita akan selalu cari saudara kita dulu waktu dalam apa-apa perkara pun, sama ada susah ataupun senang, suka ataupun duka. Kita cari adik-beradik kita dulu, abang kita, kak kita, yang tu kita cari dulu. Kalau seronok pun kita cari mereka, pergi rumah mereka ni, nak habak dengan seronok hari ni, seronok apa? Aku boleh pula seorang lagi, menikah nombor 2. Dia pergi cerita kat saudara dia dulu. Tu dia panggil, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, di dunia kita akan cari dahulu saudara kita, nak cerita kegembiraan kita. Begitu juga duka kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, duka kita pun kita akan cari saudara juga. Cari saudara kita dulu. Hari ni abang minta maaf, hari ni adik minta maaf, tak peraya teruk kalau boleh ada 100 doa mai Ustaz. Dia cari juga saudara dia dulu. Tapi di akhirat kelak, Allah bagi sirah yang pertama ni, akhi dulu. Sebab tu kita dalam dunia hari ini memang kita cari saudara dulu. Sebelum mak kita, ayah kita, bila kita sudah dewasa ataupun masih lagi kanak-kanak sekalipun, bila kita sudah bersama dengan saudara kita ni dalam bilik, satu bilik, buat pergi sekolah pun satu sekolah kita pergi dengan dia, berjalan balik pun sekali dengan dia, susah senang kita pakat dengan dia. Allah cerita di dunia hal tu dan juga di akhirat. Tapi di akhirat, kata Allah, kita lari, tak mau. Walaupun kita rapat dengan dia, walaupun kita suka cerita susah senang, seronok duka dengan dia, tapi di akhirat tak mau dah cerita. Masa tu semua memikirkan tentang apa yang bakal berlaku kepada mereka. Sirah kedua, Allah bagi maklum juga, wa ummihi, mereka ni juga dan semua makhluk juga akan lari meninggalkan ibu mereka, elak daripada jumpa ibu dia. Walaupun suatu ketika dulu, waktu di dunia, makhluk-makhluk Allah akan bertemu dengan ibu dia dulu. Sebelum ayah kita pergi kat mak lu, sirah Allah Ta'ala letak dalam Quran.
Sebelum ayah memang kita pergi kat mak dulu. Siapa pun macam tu lah, kecuali mak tak ada. Kecuali mak dah meninggal dunia, kita pergi kat ayah. Tapi kalau dua-dua ada, kita akan tala mak dulu. Mak, ni cik nak bak kamu bagian begini. Kalau kita hampir cerita kat ayah, mak tak boleh kata apa, baru kita tala pergi kat ayah, minta pandangan mak dulu. Kadang-kadang jumpa mak dulu, mak cik nak bak gini, tapi cik nak bak kat ayah, cik takut. Mak tolong bak tak? Mak juga kena. Hak nampak mak duk kena kes tu, ayah duk bagi penampak kat mak tu kes tu, kes anak-anak kadang-kadang, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat sekalian. Kita akan jumpa mak kita dulu, kata Allah Ta'ala, sirah ini Allah bagi pada kita. Lepas keluarga dah tak ada dah, pergi kat mak. Habis dah cerita. Tapi di akhirat kelak, dengan mak ni pun kita elak diri kita. Wa abi, Allah bagi sirah ketiga, abi, bapa kamu juga begitu, kamu pun tak mau. Walaupun di dunia kita cari mereka. Dia tahu waktu di dunia, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat sekalian, waktu ada dua-dua ni lah kita rasa bahagia. Kadang-kadang kita rasa tak seronok. Ada juga orang tak seronok waktu mak dia mengayah dia ada. Dia jarang balik tengok mak dia, jarang balik tengok ayah dia, sebabkan dia bagi alasan sibuk dengan urusan dunia dia. Tetapi bila dua-dua sudah tidak ada, dia rasa rindu. Kerinduan itu Allah Ta'ala letak dalam jiwa dia, supaya mana dia dapat maklum dua-dua makhluk ini dia tak boleh beli di mana-mana. Sebab Allah Ta'ala sebut dengan jelas, wa ummihi wa abih. Tapi di akhirat tak juga, dia lari juga, elak diri dia. Wa sahibatihi wa bani. Yang keempat, sirah Allah bagi tahu bahwasanya mereka juga akan meninggalkan rakan-rakan, sahabat-sahabat, taulan-taulan mereka. Tinggal waktu dunia memang hak ni lah taulan kita. Allah sebut sahabat dulu, kemudian baru anak. Anak yang kelima. Mana kata kita sahabat dengan anak ni, kita layan siapa? Kita layan sahabat banyak. Dunia macam tu Allah Ta'ala bagi maklum kita. Kita akan layan banyak sahabat-sahabat kita berbanding kita layan anak kita. Itu perkara yang berlaku pada kita hari ni. Sebab tu kadang-kadang balik rumah, kita ada WhatsApp dengan kawan-kawan kita, tong tiang. Anak panggil tepi, baru kita tak dengar. Allah sebut dah benda tu. Lama Allah Ta'ala sebut. Bukan hari ni, bukan waktu WhatsApp ada. Waktu WhatsApp tak ada, dulu pun macam tu lah. WhatsApp ada pun macam tu lah. Kehidupan manusia ini, dia akan tinggal juga waktu mana mereka berada di hadapan Allah untuk hari pengadilan esok. Tinggal semua. Kenapa? Karena pada ketika itu semua daripada kalangan makhluk Allah sedang memikirkan, sedang merasai apa yang bakal mereka terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu hari yang Allah dan Nabi SAW maklum pada kita. Hari inilah, kata Nabi, hari inilah yang aku beri kepada kamu makluman kebimbangan aku juga. Kata Nabi, dia bimbang. Apatah lagi kepada umat-umatnya. Bagi diri Nabi pun Nabi bimbang, bagi umat dia pun dia bimbang. Sebab apa? Itulah hari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah hitung semua perkara yang kita laksanakan, yang kita lakukan, yang berlaku kepada kita dalam penghidupan kita yang seketika, iaitu di dunia ini. Dunia ni sehari tu, tapi Allah Ta'ala nak adili pada ketika itu, yang mana kita akan terima hukuman Allah berpanjangan masa dia. Panjang. Tapi Nabi bagi maklum daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Maka pada hari itu Allah bagi tahu pada kita, hari itu ada dua golongan. Ada dua golongan. Allah sebut juga dalam suratul Abasa. Yauma idzin wujuhun yauma idzin musfarah. Wujuhun yauma idzin musfirah. Pada hari tersebut ada dua golongan yang akan ada di alam akhirat ini, yang mana pertamanya wajah mereka yang berseri-seri. Wujuhun yauma idzin musfirah. Berseri-seri muka mereka, riang muka mereka, wajah mereka, memancarkan cahaya pada wajah mereka. Ini Allah bagi tahu pada manusia hari ini,
apa yang ada pada golongan-golongan yang ada di hari akhirat. Dua golongan ni. Satu. Yang keduanya, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Yang kedua, golongan yang akan berada juga di alam akhirat ini, iaitu yang mana wajah mereka dalam keadaan duka. Duka cita, no? Siapa yang berlaku ni dengan apa yang ada pada mereka waktu mereka tunggu, waktu makhluk-makhluk Allah Ta'ala semua ni sedang menunggu dan menanti, maka pada waktu itulah dua wajah ini akan terpapar pada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu gembira, dua duka. Allah sambung lagi ayat dia, no? Allah sambung, wujuhun yawma izin musbirah dhahikatan mustabsyirah. Wajah pun berseri, ketawa pun terang. Yalah, orang suka, no? Dia gelak pun syok. Dia banding orang tak apa suka ni, kadang dia gelak pun tak apa syok. Dia duduk dalam duka, orang buat lawak ke dia, dia gelak pun tak apa jadi. Dia ni tu dia panggil gelak tak jadi. Dia tak seronok berbanding dengan kawan kita yang kita waktu seronok, yang dia tak ada duka, dia gembira sungguh. Allah cerita dalam Quran, yang gembira sungguh, dhahikatan mustabsyirah, dia gembira sungguh-sungguh, seolahnya macam dunia juga satu ketika kita dapat satu berita yang seronok, yang kita duk tunggu pada dia, duk tunggu, dapat, Masya Allah, tabarakallah. Hak tu kita gelak darah. Nah, yang tu mustabsyirah, dia suka sungguh-sungguh. Waktu mana? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, bagaimana nak dapat wajah yang mana Allah sebut wujuhun yawma idzin musbirah? Allah bagi kepada kita penunjuk yang jelas, yang juga dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut ada beberapa keadaan yang mana dalam dunia mereka melakukan perkara-perkara yang aku sebutkan ini, maka pastinya mereka akan mendapat suatu wajah yang sangat berseri-seri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Allah bagi ayat ni. Nabi pun sebut dalam satu hadis jaya agak panjang. Nabi kata apa? Ikutilah apa yang telah dilakukan oleh bapa kita Adam alaihi salam. Nabi suruh ikut Nabi Adam alaihi salam. Pasal apa? Pasal Nabi Adam ni di antara manusia pertama yang Allah cipta pada dia, yang mana Allah letakkan dia duduk dalam syurga. Waktu Nabi kata ikut apa yang berlaku, apa yang telah dicorakkan oleh Adam alaihi salam. Sebab tu Allah sebut dah ketika ini, Quran yang ada ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, bukan suatu yang baru, tetapi Allah sebut daripada awal-awal lagi. Atas kehendak Allah, maka sudah adanya kalam bagi Allah Ta'ala ini, ataupun qalam bagi Allah, yang sentiasa menulis kehendak-kehendak Allah dan kudrat yang ada pada dia. Maka pada ketika itu juga, setelah mana dicipta manusia, Allah dah gambarkan kepada Adam alaihi salam. Allah dah gambar dah waktu ketika itu manusia ini akan ada dua keadaan yang berlaku kepada mereka. Satunya akan mendatangkan kebaikan dan kerahmatan kepada mereka, satunya akan membawa kedukaan dan keburukan pada hidup mereka. Waktu Adam, bila dia dicorakkan macam tu, berlakunya satu perkara kepada dia, lalu Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada Adam, diletakkan dia di dunia. Maka pada ketika itulah Adam alaihi salam telah memperlihatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala keinginan dia untuk mendapatkan kembali wujuhun yawma idzin musbirah. Adam berusaha untuk dapatkan wajah yang mana di akhirat kelak dia mendapat wajah yang sangat berseri-seri, yang sangat gembira pada ketika itu. Lalu apa yang Adam buat? Disebut oleh Nabi SAW, Adam alaihi salam, di antara apa yang dia telah corakkan kepada penghidupan manusia yang mesti diikuti, kata Nabi, pertamanya Adam alaihi salam, dia suka mengaku kesalahan. Itu dia, no? Adam alaihi salam, dia mengaku kesalahan dia. Dia buat apa pun Adam ni, dia mengaku salah. Sebab tu bila Adam alaihi salam, Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, wahai Adam, aku akan turunkan kamu ke muka bumi.
Kamu akan duduk di sana. Akibat daripada perbuatan kamu melanggar perintah aku di dalam syurga. Aku tidak benarkan kepada kamu menghampiri satu pokok. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan hampir dengan pokok tersebut, kerana kamu gila hampir dengan dia, kamu zalim pada diri kamu sendiri. Maka apabila Adam alaihi salam menghampiri pokok tersebut akibat daripada hasutan iblis, maka pada ketika itu Allah Ta'ala meletakkan Adam bersalah. Bila dia bersalah, Allah Ta'ala letakkan dia di muka bumi, turunkan dia. Maka bila dia turunkan Adam alaihi salam ke muka bumi, apa yang berlaku tuan-tuan dan perempuan sekalian? Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Dia tak ada. Adam tak salahkan iblis. Adam juga tak marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang ada pada Adam alaihi salam. Dia tak marah. Dia kata, ya Allah, ini adalah kesalahan yang aku lakukan. Adam mengaku terus, kata dia yang buat salah. Dia juga tak abang ke Allah, ya Allah, tak adil lah macam ni. Saya buat macam ni, ya Allah, bukan kerana saya buat kerana tu iblis tu, dia yang hasut saya. Saya tak tahu dia lebih tua pada saya, sebab dia hasut saya yang saya jadi macam ni. Adam tidak pernah mengeluh begitu. Malahan Adam menyebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud dia, ya Allah, saya bersalah. Saya bersalah, ya Allah, ampunkan saya, ya Allah. Ini sifat yang mana Nabi SAW menyebut kepada seluruh umat dia, bahawasanya ikutilah apa yang ada pada Adam alaihi salam. Ini suatu kebaikan dalam hidup kita, sama ada di dunia dan juga untuk akhirat. Sebab tu kehidupan kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, bahagia kita hidup di dunia jikalau mana kita suka mengaku kesalahan kita sendiri tanpa kita menunding jari kepada yang lain. Jarang juga dan sukar juga untuk kita menyalahkan diri kita sendiri berbanding dengan kita menyalahkan orang lain. Kebanyakan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika ini, lebih banyak menunding jari kepada orang lain daripada menunjukkan kembali kepada diri dia sendiri. Sebab itu sifat yang ada pada Adam alaihi salam ini, Nabi minta bahawasanya umat aku ikutilah dia. Kalau orang yang suka mengaku kesalahan sendiri, maka Allah Ta'ala akan memberi kerahmatan kepada hidup dia di dunia. Bagi rahmat, kita ada apa sikit orang buat, kalau tak kena dengan kita, semua salah belaka. Salah belaka, tuan-tuan dan perempuan. Baik pun salah, hak tak baik pun salah. Kadang-kadang kawan hak buat tu pun pening lah duk fikir, macam mana lagi aku nak buat, dia pun tak tahu dah. Buat kawan tu kata salah juga, tak buat pun salah. Buat elok pun kena komen juga, buat tak elok pun kena komen juga. Jadi ni berlaku dalam penghidupan manusia hari ini, yang suka menunding jari, menyalahkan yang lain. Si suami akan suka menyalahkan isteri. Ini hidup. Si suami akan suka salahkan isteri pasal apa anak kita balik lewat. Ni mak hang ni tak pernah duk tegak dengan anak kita. Mak hang juga kena. Mak pun balas, mak hang yang pak hang pun sama sibuk dengan anak hang. Mak hang duduk di rumah, mak hang mana nak tahu. Yang pak hang pukul 12 malam baru balik. Pergi ke mana? Sampai pukul 12 malam. Aisyah di masjid sampai pukul 8.30 Lah Aisyah awal. Kalau 8.30 Kalau ustaz mai pun dekat pukul 9 suku. Ustaz pun dia nak balik bukan dia nak ceramah pukul 10 Ya ayah habis mana? Nak nampak dua-dua duk saling menyalahkan. Sebab apa? Sebab tidak ikut apa yang Nabi sebut. Kalau baik bagi kamu, suka kepada kita, mintakan salah tu pada kita. Nabi ajak macam tu pada kita. Allahu Akbar, ni salah abang lah. Isteri pun kata Allahu Akbar, abang ni pun salah, cik juga abang ni. Dua-dua mengaku salah, senang masa tu. Tapi kalau dua-dua tak mengaku salah, tuan-tuan dan perempuan, wang wing habis. Bertengkar kita. Hanya kes tak mau mengaku salah. Bukan payah pun sebenarnya. Nak abang tak apa, saya salah. Sudah selesai sebenarnya.
Hari ini pergaduhan pada masyarakat kita pun berlaku. Kenapa? Kerana kita tidak suka menyalahkan diri kita sendiri. Siapa jadi macam ni? Dia yang punca awal, saya tak ada apa. Dia yang mula sebut dulu, saya turut ke belakang. Tak apalah, sudahlah, ngaku-ngaku salah. Nak mengaku salah pasal apa? Dia yang buat, saya tak ada salah apa. Itu manusia. Nah, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Nabi sebut dengan jelas, nakkan wujuhun yauma izin musfirah, nakkan wajah yang berseri di akhirat kelak dengan ketawa yang mustabsyirah. Maka Nabi sebut ikut Adam, mengaku salah apa yang kita buat. Senang cerita, habis. Tak apa, ini salah saya, silap saya lah, macam mana minta maaf banyak-banyak. Sebab tu minta maaf dia mudah lagi. Dia kata mudah minta maaf daripada minta hak lain. Apatah lagi minta nak nikah. Antara minta nikah dengan minta maaf mudah. Nikah dulu, nikah lepas tu minta maaf mudah. Mak-mak belakang marah. Dia ustaz mudah, tak kena pelekung jaga. Tapi lepas duk cerita juga kat saya, ada orang hak duk ada isteri dua ni, perono minta maaf dah. Lepas duk kata kalau kata nak nikah lah, dia kata tapi tahan sat, dia kata takat 6 bulan ni. Lepas pun marah takat 6 bulan, lepas pada 6 bulan okey. Try tengoklah, saya pun tak tahu. Jadi tuan-tuan bolehlah cuba tengok. Agak-agak 6 bulan dah lepas dah. Kalau lepas betul lah teori yang dikatakan ni. Mungkin dah dipraktikkan pun insya-Allah. Saya rasa gitu. Pasal orang hak cakap ni, orang hak ada bini 2-3 ni, isteri 2-3, tapi saya cakap lah tak buat lagi Ustaz. Tak buat lagi. Tak berani juga, takut tak lepas pi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Yang kedua, Nabi sebut lagi bahwasanya Adam bukan setakat dia suka mengakui kesalahan, tapi Adam juga adalah manusia yang mana Allah Ta'ala juga memberikan kepada dia suatu nikmat syurga, yang sudah melihat syurga tersebut dan wajah yang ada pada syurga tersebut, dan dia sendiri merasai keadaan tersebut. Adam juga merupakan seorang yang suka muhasabah diri dia. Muhasabah, dia suka tengok balik diri dia, renung balik apa yang ada pada Adam alaihi salam. Sebab tu diceritakan dalam tafsir bagaimana orang-orang Bani Israel menceritakan, pendeta-pendeta Yahudi dulu ni suka cerita dalam kitab-kitab tafsir, banyak Israeliat dia panggil, cerita-cerita yang Adam alaihi salam berbicara dengan Hawa isteri dia sewaktu mana mereka berada di muka bumi Allah setelah mereka dipertemukan semula oleh Allah Ta'ala di Padang Arafah. Maka pada ketika itu Adam alaihi salam dia renung isteri dia lama. Setelah mana Adam sujud, lepas pada Adam sujud dengan lenangan air mata yang banyak, Israeliat ni dia cerita macam-macam hingga menjadilah air mata Adam itu anak-anak sungai. Itu Israeliat punya cerita. Tapi Nabi kata apa? La tukazzibu ahlul kitab wala tusaddiqu. Jangan juga kamu sebut bahwasanya ahli kitab yang pendeta dulu duk cerita-cerita tu dia bohong. Jangan sebut lagu tu, Nabi kata. Wala tusaddiqu, dan jangan kata pula hak tu hak betul. Nabi habaq dua-dua kali. Jangan kata pembohong, pendusta, tak juga. Jangan kata betul semua, tak juga. Tapi Nabi kata apa? Diam pada dia. Ambil cerita tu diam. Makna kata takat dengar, ambil pengalaman. Ambil juga cerita tersebut sebagai panduan juga pada satu ketikanya. Sebab tu bila Nabi sebut macam ni, kita pun tengok dalam tafsir-tafsir banyak ulama-ulama bubuh dia sebut ini cerita Israeliat. Cerita-cerita yang dibawa oleh pendeta-pendeta Yahudi dahulu, satu ketika dahulu. Maka apa yang diceritakan bila Adam AS bangun, bangkit dia daripada teriak dia di hadapan Allah kepada Allah Ta'ala, hingga air mata dia itu menjadi anak-anak sungai. Bangkit dia, tengok isteri dia, wajah isteri dia, dan dia menyebut, apa yang kita lakukan ini wahai isteriku. Itu makna dia muhasabah. Itu satu muhasabah yang berlaku kepada Adam AS. Dia suka muhasabah diri dia. Apa yang kita buat ini wahai isteriku, sehingga hari ini kita dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi yang tandus ni, tak ada siapa dalam keadaan macam tu. Sebab tu kita, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, Nabi sebut pada kita muhasabah ini mesti berlaku pada jiwa umat Islam yang dia inginkan kepada suatu nikmat hidup yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan yang baik
di hadapan Allah Ta'ala esok. Muhasabah kena banyak. Waktu Saidina Umar pun sebut, no, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Ta'ala. Kena hitung diri kita hari ni, apa yang kita buat daripada dulu sampai sekarang, daripada mula kerja sampai berhenti kerja dah habis dah, no, daripada tak nikah dulu sampai menikah beranak cucu dah, daripada dulu duduk seorang lah ni ada 2, 3, 4 orang dah. Jadi banyak perkara yang kita muhasabah. Setiap hari kita muhasabah. Apa yang berlaku hari ni, ni tadi pagi ni sebelum bangkit subuh tadi ni apa yang berlaku, tak tahu, lena tu tak apa, rufi'al qalam tu lena. Tapi apa yang berlaku sebelum aku tidur, apa yang telah aku buat, aku sakiti hati sesiapa dah, ada yang aku sakiti hati dia, yang mesti kita buat. Kata setengah ulama, kalau boleh setiap hari. Imam Syarawi sebut muhasabah mesti berlaku kalau boleh setiap hari kepada hidup kita. Waktu yang terbaik ialah sebelum tidur. Waktu terbaik kan, no? Sebelum tidur. Sebelum tidur ni kadang-kadang orang suruh minta maaf. Si suami minta maaf juga pada isteri, si isteri pun minta maaf pada suami. Tapi tak peraya Ustaz, tak dan, lena kedua-dua. Tak tu tak dia, wow khiu kro wow khiu kro, tak peraya. Tak ada nak minta maaf Ustaz, letih. No, tak hanyut. Tak ada nak kata ni, abang minta maaf nak abang buat apa hari ni, daripada pagi tadi sampai lah kan nak tidur, kok ada apa maaf kat abang. Jarang tuan-tuan, tak ada. Tak ada. Boleh kata tak ada tuan-tuan, bukan kata sikit, boleh kata tak ada. Boleh kata duk ada tu selalunya tak tu tak jalan, tak clear. Tapi walau macam mana pun muhasabah itu terus berlaku juga pada kita. Seorang-seorang pun kena berlaku. Kadang-kadang ni atas kita muhasabah juga dari kita. Fikir, ya Allah apa aku buat ni, kena ke tak kena ni apa yang aku buat pada hari ni. Hari ni aku bangun subuh ke tak, awal ke tak, hari ni aku pergi masjid ke tak, ya Allah, hari ni aku baca Quran ke tak lagi, ya Allah. Itu muhasabah kita. Nah, sebab tu Nabi sebut di antara perkara yang baik pada diri kamu wahai umat aku, kalau boleh jangan tinggal, Nabi kata yang ni. Nah, iaitu pertamanya, bangunlah semayang solat malam. Solat malam tu bangun. Bila pun tak apa boleh bangun. Boleh bangun pukul 3, pukul 3. Tak boleh pukul 3, pukul 4. Tak boleh pukul 4, pukul 5, tak apa. Jangan bangun pukul 7 ya. Pukul 5 pun tak apa. Dah kita tak peraya, hak awal tu tak peraya, letih sangat kerja pun balik lewat. Bangkit dekat subuh, pukul 5. Sempat lagi kau kata nak buat, tak ada masalah. Ini di antara pegangan yang memang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat baginda. Bangun sembahyang malam. Ini juga penenang kepada hati. Sembahyang malam ni penenang hati. Siapa pun keadaan dia, siapa pun dia, penenang hati kita. Kebaikan yang dapat pada dia, ketenangan pada seluruh keluarga adalah pada solat malam. Sibuk mana kita pun, kalau bangun solat malam, insya-Allah Allah akan turunkan kerahmatan yang banyak. Sebab siapa yang janji tuan-tuan? Nabi janji. Siapa lagi janji? Allah janji kepada Nabi SAW. Itu solat malam Nabi kata buat. Habis solat malam, apa yang berlaku? Jangan keluar daripada kamu sehingga kamu menjejakkan kaki kamu ke masjid, iaitu untuk menunaikan solat subuh. Setiap pagi ya, no? Mayang malam, pagi-pagi bangun dan juga menuju ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh di masjid sebelum kita nak pergi kerja ke mana-mana. Kemudian yang ketiganya, jangan lupa juga membaca Al-Quran. Lepas main masjid pada ni, nak balik kan nak apa lagi? Baca Quran. Di masjid pun boleh baca, di rumah pun boleh baca. Ini jadi kebiasaan bagi kita, jadi rutin bagi kita. Lepas tu apa lagi nak buat? Maka pada ketika itu jangan tinggalkan solat duha. Mayang duha, 2 rakaat, yang mana Nabi sebut apa yang ada pada dia sangat banyak, iaitu satu sembahyang duha menyamai segala apa yang ada di muka bumi Allah Ta'ala. Itu dia. Kalau sembahyang sebelum subuh, sunat sebelum subuh, itu apa yang ada di langit dan bumi. Lagi sekian tuan-tuan. Kalau hari ini kita boleh cerita orang-orang kaya dunia, orang-orang hebat dunia, hartawan-hartawan yang ada di dunia, ya Allah juga bagi nikmat tu. Bill Gates-nya berjuta-juta, berbilion-bilion duit ringgit dia. Dan macam-macam lagi lah manusia kita nampak hari ni dalam dunia tuan-tuan, yang dia boleh dunia saja, tapi Allah boleh bagi lebih pada tu. Yang disebut oleh Nabi SAW, siapa yang menunaikan solat sunat sebelum subuh ni,
maka pada ketika itu Allah bagi apa yang ada pada isi langit dan isi bumi. Mana nak lawan? Allah bagi. Kat depan ni Allah Ta'ala bagi juga. Nikmat dunia pun Allah Ta'ala bagi, tapi hak ni pun Allah Ta'ala bagi lebih baik. Sebab tu tengok saya heran tuan-tuan. Orang Islam ni hebat dia tu. Tang usaha, tang pengharapan dan keyakinan kita balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh muhasabah ni. Hak ni kita kena buat dalam muhasabah diri kita. Kita buat ke tak? 4. Yang kelima, mesti juga meletakkan diri kita ini dalam keadaan hari ni aku sedekah ke tak lagi? Ni pagi. Aku sedekah ke tak lagi? Masjid ke? Surau ke? Sekolah ke? Orang miskin? Anak yatim? Orang yang memerlukan? Ini sedekah kita. Yang Nabi SAW laksanakan dalam penghidupan dia, dan juga sahabat-sahabat dan seluruh alim ulama yang melaksanakan perkara-perkara begini, yang juga kita mesti ikut. Sebab ini satu muhasabah yang mesti ada pada jiwa kita, mengikut apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi SAW, yang juga dilaksanakan oleh seluruh Rasul. Adam AS juga bukan setakat itu saja, malahan disebut oleh Nabi SAW, Adam ni sifat dia juga, dia menyesal. Dia suka menyesal. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia buat dulu, dia takkan ulang. Mestinya selesai ni, dia tak ulang lah. Dia tak buat lah. Dia tak mau dah, cukup lah. Takkan sekali hari itu ya. Pada ketika itu kata Adam, aku terpengaruh dengan apa yang ada pada bisikan-bisikan iblis, sehingga aku lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada ketika ini kata Adam AS, sembang dia dengan Hawa, tidak lagi, wahai Hawa, tidak lagi. Sewaktu berada di dunia inilah tidak akan ada lagi aku menyesali apa yang aku buat dulu. Nabi Adam selesai sungguh, dia tak mau buat dah. Sebab tu dia selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dia tanda sesalan Nabi Adam AS, dalam sujud dia, dalam doa dia kepada Allah Ta'ala, yang kita guna sampai hari ini. Doa Nabi Adam, Nabi Muhammad pun guna, kita umat Muhammad pun guna. Apa yang Nabi Adam telah nyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hasil sesalan yang berlaku kepada Adam AS. Menyesal sungguh dia tak mau buat dah. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi pengampunan pada dia. Yang seterusnya juga Adam mengharapkan apa yang datang daripada Allah. Memang harap ke Allah Ta'ala, semata-mata pada Allah. Waktu Nabi Adam dia minta apa pun, minta ke Allah Ta'ala. Dia tidak minta pada yang lain. Itu Adam. Dalam doa dia, dalam penghidupan dia, dalam penghidupan keluarga dia, dalam nasihat-nasihat dia, Adam banyak nasihat anak-anak dia, banyak mengasihat anak cucu dia. Semua ni hasil daripada pengharapan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang harap dengan Allah sungguh, tak ada harap lain lah. Allah kata redha bagi Allah Ta'ala begini, wahai Adam, maka Adam tidak akan memberi sebarang alasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak bagi alasan langsung. Maka Adam akan melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adam ikut saja tanpa sebarang alasan. Ini sikap Adam yang dituruti oleh anak-anak Adam, dituruti oleh semua mereka yang ingin menjadi saleh. Lepas tu kita tengok sejarah Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi daripada zuriat Adam semua ni, mereka akan ikut. Nabi Ibrahim, di antara apa yang Allah Ta'ala selalu tunjukkan dalam Al-Quran, sifat yang ada pada dia sama dengan apa yang ada pada Adam. Memang dia sangat mengharap kepada Allah Ta'ala. Dia tak ada takutkan siapa pun. Nabi Ibrahim ni sifat dia, dia akan mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tetap bagi dia, walaupun satu ketika itu terpaksa meletakkan diri dia dalam bahaya. Nabi Ibrahim sampai kena bakar tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat sekalian, tapi dia sama sekali tidak akan beralih, tidak akan berganjak walau setapak. Ini sifat yang ada pada Nabi Adam AS. Kenapa? Sifat mengharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak ada mengharap kepada makhluk. Sebab tu bila Allah Ta'ala bagi maklum kepada dia, wahai Adam, kamu ni diberi kebaikan dan penghormatan, kamu mendapat satu tundukan hormat daripada semua penghuni-penghuni langit pada ketika itu, termasuk iblis laknatullah.
Allah bagi maklum kepada Adam, tapi apa yang berlaku pada Adam, dia tak berasa diri dia tinggi. Tak berasa langsung. Sebab apa? Sebab sifat pengharapan yang ada pada dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak berasa tinggi. Kita jangan, tuan-tuan, dia naik cepat kita, dia naik tocang. Orang panggil naik tocang. Kalau macam ayam tu ayam piru, no, kita pergi dekat perang, dia pun kemam belop, lagu tu supaya merak, dia panggil. Orang Melayu panggil merak. Dia tak boleh langsung, ada sikit je dia mula merak, ada sikit je dia mula merak. Artinya mereka tidak mengharap kepada keredaan Allah. Tapi Adam, walau Allah maklum kepada dia, wahai Adam, aku perintah kepada semua penghuni langit bagi hormat kepada kamu. Lalu Adam tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pengharapan dan mengharap kepada Allah bagi redha, bagi kebaikan pada dia, supaya mana tidak timbul dalam jiwa dia suatu sifat yang menyamai sifat yang Allah Ta'ala benci. Itu pengharapan Adam AS, dan juga sifat yang ada pada Adam AS dalam penghidupan waktu mana beliau berada di dunia. Bersalahan, kata Nabi SAW, dengan satu sifat lain. Jangan sekali-kali kamu mempunyai sifat yang begini. Kenapa? Karena wujuhun yawma izin 'alaiha ghabarah. Karena sifat yang akan aku sebutkan yang kedua ini, kata Nabi SAW, akan membawa kepada wajah kamu yang sangat berduka bila mana kamu berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ghabarah muka kita, duka, gelap muka kita. Sifat macam mana yang Nabi larang pada kita? Iaitu sifat yang ada pada iblis laknatullah. Nabi ambil dua-dua makhluk ni. Satu makhluk yang dinamakan manusia Adam AS, satu lagi makhluk iblis ni, yang mana dua-dua ni ada penyeteruan pada dia, ada perbandingan dan perbezaan yang sangat ketara. Allah bagi macam tu, Nabi pun sebut macam tu. Sifat yang ada pada iblis jangan sekali-kali masukkan dalam jiwa kamu, wahai umat aku, supaya mana wajah kamu tidak berduka. Apa yang ada pada iblis? Pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, iblis dia memang tak suka mengaku salah. Tak suka, tak mau mengaku salah langsung. Bila Allah perintah pada iblis, wahai iblis, kamu tunduklah hormat kepada Adam, lalu iblis sebut apa? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya, ya Allah, dicipta daripada api yang lebih baik, tapi Adam cipta daripada tanah yang lemah pada dia. Mana boleh saya hormat pada dia? Tak ada habis. Bila jadi macam tu je Allah murka pada Adam AS. Lalu Allah Ta'ala meletakkan, wahai iblis, kamu tidak lagi menjadi orang yang penting, orang yang akan berada di sisi aku, kata Allah. Kamu terkeluar. Bila iblis terkeluar, ya tuan-tuan dan puan-puan, apa berlaku? Iblis marah pada Adam AS. Marah sungguh-sungguh. Kerana Adam inilah yang membuatkan aku disisihkan oleh Allah Ta'ala. Adam punya sifat perangai dia. Dia tak abang kata dia. Dia tak kata kerana aku ingkar perintah Allah lah yang membuatkan aku tersisih oleh Allah Ta'ala. Tapi dia sebut apa? Dia sebut kerana Adam membuatkan aku tersisih. Pikut tu dia. Tak sama langsung macam Adam. Tak sama. Sifat yang ada pada manusia Allah bagi pada kita, no, sifat yang baik, yang kita jangan salahkan yang lain. Tapi iblis tak, dia salah. Kerana dia sayang keluar ini. Oleh kerana itu, ya Allah, oleh kerana Adamlah punca kepada terkeluarnya aku di sisimu, ya Allah, aku nak minta panjangkan umurku satu. Minta panjang umur. Allah Ta'ala kata tak ada masalah. Kalau nak panjang umur, minta. Sama dengan kita. Kita nak minta panjang umur pun minta, tuan-tuan. Tak ada masalah. No, cuma minta panjang umur, jangan minta kerana panjang umur saja. No, ulama-ulama kita sebut nak minta panjang umur boleh. Ya Allah, panjangkan umur saya untuk melakukan ibadat. Jangan panjangkan umur saya kerana saya sayang rumah saya ni besar, ya Allah. Kalau saya baru buat yang marin, baru siap marin, ya Allah, panjanglah, bagilah saya boleh duduk 30-40 tahun, ya Allah. Rugi kita, rugi. Tapi kita minta pada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya untuk saya boleh melakukan ibadah padamu dengan sempurna. Lagi boleh buat sempurna, bagi panjang. Dah tak sempurna, ya Allah, ambil. Tu dia. Di mana pun tak apa. Di rumah besar pun tak apa, doa macam tu. Rumah kecil pun tak apa, tak ada rumah pun tak apa.
Doa macam tu, no, pada Allah Ta'ala agar umur kita panjang untuk amal soleh kita pada Allah. Apa guna tuan-tuan dan perempuan minta umur panjang tapi kita tidak meletakkan hidup kita beribadah kepada Allah dalam segala hal. Panjang umur kerana nak menikmati kenikmatan dunia dan hiburan, itu bukan suatu permintaan yang baik. Permintaan itu sama dengan permintaan iblis laknatullah. Ya Allah, panjangkan umur aku. Kenapa iblis minta? Bukan kerana untuk beribadah kepada Allah, tapi iblis minta kenapa? Nak balas dendam ya Allah. Itu dia. Aku ingin merosakkan anak-anak Adam, anak cucu Adam semua aku nak tarik bagi sama dengan aku. Sebab apa? Sebab bencinya aku pada mereka. Takabur iblis sudah datang pada dia, yang membuatkan dia menjadi makhluk yang akan mendapati wajahnya juga di hadapan Allah Ta'ala esok ghabarah, dalam keadaan yang sangat duka. Dia pun tahu. Dua, apa yang ada pada iblis laknatullah yang Nabi tak bagi juga, bersalahan dengan sifat yang ada pada manusia kita hari ini. Sebenarnya, yang sebenarnya iblis memang dia tak suka muhasabah langsung. Tak muhasabah. Macam kita bila tengok apa yang berlaku pada iblis laknatullah ini dengan Adam alaihi salam, bila mana satu ketika iblis ni sampailah ni dia masih lagi memberi hasutan kepada anak-anak Adam, hasil benci dengan Adam alaihi salam. Benci sungguh. Makna dia tak pernah muhasabah dalam penghidupan dia sebagai makhluk Allah yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia juga. Hari ini dia mengatakan, apa yang aku buat ni sebenarnya? Untuk apa? Tapi tak ada sifat kebencian yang mendalam yang ada pada iblis, yang Nabi SAW larang sama sekali pada umat dia, pada anak cucu Nabi Adam AS. Kena ada muhasabah, sebab muhasabah akan membawa kebaikan pada kita. Tapi iblis dia tak ada muhasabah, sebab tu dia tak pernah baik. Dia bina lagi kebencian. Bila dia angkat beberapa daripada makhluk Allah, daripada kalangan jin dan manusia menjadi tentera dia buat geng tuan-tuan. Dia buat geng. Ni dia pasien tu, iblis memang pasien lagu tu, dia suka buat geng. Dia tak suka, lepas tu dia bina geng pula. Geng daripada geng, ni geng kita ni, dia geng. Geng ni jangan main-main tuan-tuan. Geng ni geng. Iblis macam tu. Dia marah, bukan dia seorang marah pihasut dah. Dia bina kekuatan empire dia. Bina kekuatan kumpulan-kumpulan dia, supaya mana kumpulan inilah yang akan membantu dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas, yang mana didatangkan was-was itu daripada jin dan manusia. Ini golongan-golongan yang boleh menjadi tentera iblis. Jin pun boleh jadi, manusia pun boleh jadi tentera dia. Nabi pun larang, jangan. Sebab hidup yang tanpa muhasabah, kita akan bawa penghidupan kita yang membatasi apa tu, berada dalam suatu kehidupan yang melangkah batasan-batasan yang Allah Ta'ala benarkan kepada kita. 3, iblis juga sifat dia, kata Nabi SAW, memang dia ini tidak pernah menyesal. Dia salah dengan Adam, bersalahan sungguh, tak menyesal iblis. Dia buat apa pun tak menyesal. Dan dia marah sungguh. Dia tak ada nak tarik balik lah. Aku mula benci kat dia ni. Aku benci sungguh-sungguh. Bukan dekat dia aku benci, bini dia apa aku benci, rumah dia apa aku benci, anak dia apa aku benci, malah kucing dia apa aku benci. Kucing tuan-tuan pun kena juga. Kawan tu belah kucing, kali dengan kucing-kucing dia kena. Dia tak menyesal tuan-tuan, dia teruskan juga. Dia tak pernah merasakan bahawasanya apa guna begini, tapi dia terus melaksanakan perkara begitu, hingga tidak ada kemaafan pada jiwa dia. Itu Nabi tidak suka daripada kalangan umat dia, mereka yang tidak suka memaafkan, dan mereka yang tidak suka minta maaf. Orang tak suka minta maaf pun Nabi tak suka, orang yang tak suka maaf pun Nabi tak suka. Dua-dua golongan ni. Sebab apa? Dua golongan ni sama dengan sifat yang ada pada iblis laknatullah. Sebab dia tak pernah menyesal. Orang minta maaf, hatinya dia menyesal. Berlaku salah, dia mengaku, dia minta maaf. Saya minta maaf lah, apa yang berlaku kemarin ni, saya bukan apa kemarin ni, Allah. Tak tahu dia pergi ke mana tu. Dia lupa sikit kata. Saya tak boleh, saya panggil lagu tu kata. Dia panggil meroyan, dia panggil. Saya ada penyakit tu sikit. Dia lupa main, dia pong keluar. Minta maaf lah nak buat macam mana.
Hak terima pun sama juga. Saya pun tak apalah, saya terima lah, tak apa, saya terima maaf, tak ada apa, biasa je. Nampak macam mana hidup kita, kosong-kosong mana, kosong-kosong, selesai ya. Tapi ada juga hak kadang-kadang dia minta maaf ni keluar kat mulut ya, tapi dia tak main kat hati. Hak mulut yang keluar, saya minta maaf lah. Dalam keadaan minta maaf pun dia hantar WhatsApp lah. Tu yang syong, WhatsApp tu pun tuan-tuan, dia tolong kat hak orang lain lah. Teman-teman pula hari raya lah masa tu, hari raya dengan ini, selamat hari raya Aidilfitri, saya dihantarlah kat kawan hak dia tak apa nak bayar, dan saya mohon maaf lah semua. Jadi kita tengok ni orang lain pun hantar sama juga. Oh, rupanya dia kat MP ya. Tapi tak apalah, sekurang-kurang dia hantar juga. Kita nak maaf tak maaf, kalau maaf dapatlah kebaikan pada kita. Tak maaf, kita pun turut macam dia juga. Sebab tu bila ditanya oleh seorang pada ulama, dia tanya, bagaimana jikalau mana orang minta maaf tapi dia tak ikhlas, lalu adakah kita boleh menerimanya? Lalu disebut balik oleh orang ulama ni dalam buku dia, kecil buku ni, kamu tahukah dia ikhlas tak ikhlas? Dia tanya senyap ya. Tuan guru ni tanya, kamu tahukah dia minta maaf tidak ikhlas? Maka kawan pun bagi petunjuk dia tak rupa ikhlas, dia macam ni. Dia pun tunjuklah beberapa sebab yang mengatakan tidak ikhlas. Maka ulama tu kata apa? Bukan hak kamu nak menentukan keikhlasan seseorang, bukan hak kamu. Sebab memohon maaf ataupun apa yang ada pada hati makhluk Allah itu hanya Allah yang mengetahui. Kamu tu sendiri, kata ulama ni, kamu tu sendiri, adakah kamu ikhlas untuk menerima maaf dia? Tu dia. Ni sifat Adam. Yang kita balik pada diri kita sendiri dalam segala hal, itu lebih baik. Yang keempatnya, yang terakhir, Nabi SAW menyebut, jauhilah juga sifat iblis ini yang boleh membawa wajah kamu di hadapan Allah. Wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, muka mereka, wajah mereka duka cita bila mana mereka tidak pernah mengharap kepada Allah Ta'ala. Tak pernah harap. Iblis tak pernah harap. Dia harap juga kadang-kadang, tapi tak apa harap sungguh. Disebut dalam satu kisah dalam tafsir Al-Quran, juga satu penceritaan daripada pendeta Yahudi ini, mengatakan bahawasanya satu ketika Iblis alaihi salam datang berjumpa Musa alaihi salam. Minta maaf, Iblis laknatullah datang berjumpa Musa alaihi salam. Iblis mai kat Nabi Musa sebab apa? Dia tahu Nabi Musa ni, wa kallamallahu Musa taklima. Musa ataupun Nabi Allah Musa, dia boleh bercakap dengan Allah Ta'ala secara berkata-kata macam biasa. Lalu Iblis tanya pada Musa, wahai Musa, aku nak minta kepada kamu satu. Apa? Dan nak tanya juga. Apa yang kamu nak tanya? Allah ni dia Maha Pengampun. Tu panggil Iblis. Iblis ni memang macam tu, dia tanya, bukan dia tak tahu, dia tanya hak dia tahu dah. Kadang-kadang kita boleh gitu juga. Kadang-kadang demai kat tu hak tahu dah, dia tanya lagi, saja nak uji tengok. Cikgu tanya sekolah tak apa, habis tu kami ustaz, cikgu sekolah ni lecturer takkan saya tanya, kami tahu, kami tanya tu buat soalan tu makna kami tahu. Dosa dah, tu cerita lain. Tu cerita lain tuan-tuan. Hak ni hak duduk dalam majlis ni kadang-kadang saja dia tengok kawan tu, sekali dia pun tanya, padahal dia tahu dah nak tengok jawapan kawan tu betul tak betul. Satu, bila dia tanya kawan tu bagi jawapan lain sikit, dia sembang kat luar lalu. Dia sembang kat luar masjid, kat luar surau, tak mana ada sembang. Aku dia kedai kopi, aku tadi hantar kawan tu, ustaz tu boleh cerita lagu tu gini. Mana boleh lagu ni, dia kena gini. Dia buat tafsir pula kat belakang. Tu pun ada juga. Tu dia panggil di antara sifat-sifat yang ada pada Iblis. Maka pada ketika ini Nabi SAW menyebut jangan menjadi seperti Iblis yang mana tidak memberi pengharapan. Bila dia sebut dia kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, Allah Ta'ala memang boleh bagi pengampunan. Maka Musa jawab, boleh, walau apa juga keadaan sekalipun. Walau apa keadaan sekalipun, rahmat Allah sangat luas, kata Nabi Musa alaihi salam. Meluasi, membatasi, meletakkan semua apa yang ada pada kehidupan manusia itu melebihi daripada dia. Buat apa pun bagi Allah Ta'ala mudah sangat. Kalau macam tu, wahai Musa, aku nak minta Allah Ta'ala bagi pengampunan kepada aku. Dia uji Nabi Musa AS. Hang tolong sembah dengan Allah Ta'ala, minta aku dapat pengampunan daripada apa yang aku buat. Maka Nabi Musa bertemu dengan Allah Ta'ala dan berbicara. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, boleh wahai Musa, boleh, aku boleh bagi pengampunan kepada Iblis. Dia tuan-tuan yang kata Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala ni dia bukan kisah sangat. No, dia bukan hal. Makhluk belaka. Cuma makhluk lari dengan Allah. Kita lari. Bagi Allah lah. Apa yang dia tak bagi kepada manusia hari ini? Apa yang Allah belum bagi kepada kita? Kita tak pernah minta pun satu ketika itu. Tak pernah minta, tapi Allah bagi. Pemberian Allah Ta'ala sangat luas. Maka Allah bagi tahu pada Musa, bagi maklum pada Iblis, aku boleh bagi pengampunan pada dia. Cuma satu ya, ambil balik hak apa aku perintah pada dia dulu. Ambil balik. Iaitu buat macam mana? Tunduk hormat kepada Adam. Hak tu ya. Nabi Musa bertemu pula dengan Iblis, bagi maklum, wahai Iblis, Allah bagi tahu pada kamu boleh pengampun dosa kamu, tapi syarat kamu tunduk pada Adam. Orang pandai cakap ni, payah Iblis ni, dia pandai cakap. Dia kata, hai Musa, bagaimana lagi aku nak sujud pada Adam, nak tunduk pada Adam macam mana? Adam sudah tiada. Balik, jumpa balik. Musa berjumpa balik dengan Allah Ta'ala, berbicara semula. Adam sudah tiada. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, pi kubur Adam, tunduk hormat di kubur dia. Tapi tuan-tuan jangan buat pula. Kita pergi duduk cium kubur pula. Tak boleh tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat sekalian, tak boleh. Hak ni hanya syarat Allah Ta'ala bagi kepada Iblis dengan sifat yang ada pada dia. Pi kepada kubur Adam, tunduk hormat, tanda apa yang aku perintah kepada Adam, kepada kamu dahulu, sewaktu kamu bersama dengan Adam. Lalu apa kata Iblis? Minta maaf. Minta maaf, dengar nama Adam dia minta maaf. Minta maaf wahai Musa, kalau itu yang Allah Ta'ala beri syarat pada aku, minta maaf, aku tidak pernah mengharapkan perkara begitu. Tu dia Iblis. Walaupun dia tahu Allah Ta'ala sangat berkuasa, tapi ketegaran dia, apa yang berselimut di dalam jiwa dia, menjadi seorang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya bersabit dengan makhluk yang lain. Dia sabit dengan benda tu. Lalu dia tidak pernah mengharap, walaupun pengampunan Allah Ta'ala pun dia tak harap. Marah dia bersangat-sangatan. Sebab itu kita diminta oleh Nabi SAW, jangan letakkan jiwa kita marah bersangat-sangatan kepada makhluk. Iblis ni marah kepada makhluk, dia tak marah ke Allah. Iblis tak marah kepada Allah Ta'ala, malahan dia juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak marah, ya Allah, aku marah pada kamu ya Allah. Tak, Iblis tak. Tapi Iblis marah pada siapa? Ya Allah, engkau Tuhan aku, tapi aku marah pada Adam. Begitulah keadaan dia. Sebab tu Nabi sebut bahawasanya jangan ada pada penghidupan kita hari ini, dalam penghidupan dunia, yang kita menyamai apa yang ada pada Iblis laknatullah. Sebab kita marah kepada makhluk lain dan kita sabitkan keadaan itu yang Allah Ta'ala memberikan suatu pengajaran kepada kita, kerahmatan daripada Allah, terputus pada kita. Betul Nabi sebut, jangan jadi macam Iblis ini. Kenapa? Kerana dia akan membawa wajah-wajah di hadapan Allah Ta'ala, wujuhun yawma izin 'alaiha ghabarah. Wajah mereka sangat berduka ketika mana mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah di antara pengajaran yang datang daripada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam suratul Abasah. Surah Abasa ini menceritakan perihal kiamat dan juga perihal apa yang berlaku kepada diri kita juga. Maka pada kataan inilah kita ambil iktibar dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Makanya kembalikan kepada jiwa kita yang sama dengan datuk kita ini, jiwa manusia yang hakiki, yang sebenar, yang menyalahi daripada penjiwaan yang dibawa oleh musuh kita, iaitu Iblis laknatullah. Moga-moga yang menjadi satu pengajaran yang baik bagi kita, yang boleh kita amalkan dalam hidup kita hari ini, insya-Allah. Saya mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian atas apa yang disampaikan ini. Kalau ada kekasaran bahasa, maafkan pada saya insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan dan kerahmatan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih mengucapkan ribuan terima kasih atas juga kepada yang berbahagia Fadil Ustaz Dr. Muhammad Gaddafi Haji Rofani. Akhir sekali pihak masjid juga menyambut semua jemaah